Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencarian motor pencen. Ini Kia siri yang keempat. 3 keempat. Okey. Sekali lagi kita diketemukan dengan motor-motor retro kerana ini adalah salah satu daripada request atau permintaan daripada para penonton saya. So uji pandu Royal Enfield pula. Jadi Royal Enfield memang kita ketahui lah dia mempunyai ciri-ciri retro, ciri-ciri klasik tahun 70-an, macam itulah lebih kurang. Dan apa yang saya tunggang hari ini adalah model Bear 650. Is actually sebuah motosikal Continental GT, yang ramai orang tahu yang kalau perasan yang jenis yang exhaust 2 keluar kiri dan kanan tu, tapi disebabkan konon-kononnya mengikut sejarah yang mana seorang pelumba daripada mana tah Mat Salleh tu, Australia kot kalau silap saya, dia masuk race macam off-roadnya race, dan menggunakan Royal Enfield Continental GT kalau tak silap, dan memenangi event tu. Jadi motor ni dikeluarkan atas mengingatilah commemorate dia punya kemenangan. Saya rasa ni tahun 70-an dulu rasa dia menang dulu ni. Tetapi dia melakukan sedikit modifikasi katanya pada subframe sikit dan juga pada sistem suspensi. Itu yang paling kuat dia buat lah, dan juga of course suspensi depan lah. Jadi untuk mengenang kembali sejarah tersebut, Royal Enfield keluarkan model ni. Inilah jadi Bear 650. Enjin sama dengan 650 yang lain, yang mana 2 silinder selari, dia bukan V-twin, dan menggunakan air cool dan oil cool lah. Jadi saya tungganglah motor ni laki bini ke Pantai Timur, yang mana ianya menjadi salah satu pada video series saya, iaitu Rayau Ride, yang juga akan satu series yang on its own, yang mana saya akan merayau ke seluruh, setakat ni plannya ke seluruh Semenanjung Malaysia lah. Tak tahu kalau ada sponsor besok tu kita pergi Sabah Sarawak lah kan. Tapi buat masa ni, ini adalah Rayau Ride saya siri yang pertama, iaitu kami ke Pantai Timur. Dan saya sekarang berada di Pantai Penarik Setiu, Kuala Terengganu. Terengganu lah, ke Kuala Terengganu dah, dia dah kira Setiu. Cadangannya nak pergilah area-area yang ada pokok kelapa yang kata cantik. Sekali pergi pokok kelapa semua dah togel, sama ada dah tua ataupun mesin terkujur angin kuat sangat, habis pelepah dia semua hilang, tinggal batang ni. Jadi kembali kepada cerita pada Royal Enfield Bear 650 ni. Kita cerita dulu tentang kelebihan dia atau dia punya pros lah. Sitting position, walaupun ianya sebuah motosikal retro, tetapi ianya agak sedikit pelik kerana dari satu seginya seat yang jenis baru ni, yang khas untuk Bear 650 ni, dia punya subframe dia bahagian belakang ni macam terjongkit sikit. Jadi kalau anda dapat lihat dia punya seat ni, walaupun dia satu jenis macam kata orang ni panggil seat banana, tapi ni betul-betul banana sebab dia melengkung kan, macam pisang. Jadi dia pada segi pemandunya, penunggangnya, handlebar dia agak rendah, dan tetapi akan tertarik ke dalam sikit lah, tarik ke bawah dan ke dalam sikit. Jadi kita tak terlalu, kata orang tu, laid back sangat ke belakang, tapi bila kena dengan angin kita nak kena membalas balik ke depan, anda tidak ada problem tu. Dan ia tidak terlalu ke depan, yang mana anda terlalu membongkok, yang menyebabkan anda akan penat, terutama pada segi bahu dan lengan. So untuk penunggang, posisinya agak menarik. Kalau anda ride solo, anda boleh alih-alihkan punggung anda, sama ada nak ke depan sikit, yang mana agak sedikit keras, tu yang pelik tu, dan ke belakang sikit, yang mana anda akan mendapati ianya sedikit selesa. Tetapi untuk penunggang pembonceng atau pembonceng ya, saya kata dia punya seat tu agak menyebabkan rasa cepat lenguh pada bahagian atas paha. Mungkin kerana dia punya seat belakang dia agak terjongkit sikit, sebabkan dia position body dia akan sentiasa macam menongkah ke depan sikit kan. Jadi dia akan terasa cepat kepenatan sikit pada bahagian paha dan sendi sinilah. Sitting position dia, leg position dia, kata dia okey, rendah,
tidak memenatkan kat situ lah. Cuma akibat daripada seat ni yang agak sedikit menyongkit ke belakang, menyebabkan dia sentiasa incline ke depan, menyebabkan sedikit kepenatan kerana dia terpaksa macam mengeraskan muscle dia lah untuk stabilizekan kedudukan dia. Jadi kat situ dia akan cepat lenguh pada kaki, dan kerap kali isteri saya terpaksa macam lunjurkan kaki ke bawah lah bagi nak menenangkan sikit sakit kaki dia. Selain daripada tu, sitting position yang telah pun saya terangkan tadi adalah sedikit kata orang tu menyebabkan rasa kurang selesa sikit, menyebabkan kita terpaksa berhenti, bukan kerana rider tapi kerana pemonceng itu akan cepat lenguh. Kita terpaksa berhenti banyak kali sikit lah, sejam setengah riding, kena berhenti sekejap rehat bagi dia loose sendi-sendi atau kita ride balik. So kalau anda perlu sampai ke satu-satu destinasi dalam masa yang cepat, mungkin akan sedikit menyusahkan anda lah. Tapi kalau macam ride santai, memang tak ada perlu kejar masa. Ini adalah satu, kata orang tu, satu kenderaan ataupun motosikal yang baik untuk anda. Okey, daripada segi enjin, dan bila saya cakap enjin, itu masuk pada exhaust lah. Enjin dia sangat best sangat best daripada segi untuk pendunggangan santai. Kalau anda nak bawa macam sport bike atau nak bawa macam kata orang tu sport naked, pick up dia sebenarnya agak kurang. RPM pada kadar 4000 dah macam dah hit awak punya top speed, top torque dia. So kita kena start tukar gear. Tetapi bila kita gear 1 hingga 4, dia punya gearing agak pendek. Jadi bila sampai ke gear 4 tu, anda akan rasa macam power dia tak habis keluar. So ingatkan ada lagi kan, so macam dia macam setakat tu je. Tapi bila awak masuk je gear 5, tiba-tiba dia macam pintu tu buka luas. Terus macam tu lah. Dia datang power lagi untuk anda bersit, untuk anda bawa lebih laju. Tetapi perlu diingatkan, ini adalah motor naked. So tujahan angin selepas 140 km agak kuat. Jadi lepas 140 tu akan rasa angin kuat lah. Melainkan anda dibekalkan dengan windscreen yang macam ni, dapatlah melindung sikit angin, menolak sikit angin tu ke atas. Tetapi kalau tak ada windscreen, dia akan terus menerjah kepada dada lah. So itu kena ingat. Daripada segi handling, ketika saya melalui jalan-jalan kampung atau B-roads, jalan-jalan tepi pantai, saya dapati ianya sedikit keras, especially pada jalan-jalan raya yang banyak tampal, yang banyak lubang-lubang. Saya pun tak faham kenapa suspensi dia adalah lebih keras pada Continental GT. Setakat ni saya masih lagi merasakan yang handling terbaik, suspensi terbaik masih lagi pada saya jatuh kepada Royal Enfield Himalayan. Yang itu memang best. Tapi yang ini suspensi dia agak keras, terutama bahagian belakang. Jadi yang ini saya tak faham kenapa. Tapi kalau kita ikut pada komen-komen reviewer motor, even daripada India, mereka pun mengatakan bahawa suspensi belakang terlalu keras, dan dikatakan ini dibuat untuk market Mak Saleh yang lebih pada 90 kg. Rider dia lebih berberat pada lebih pada 90 kg. Masalahnya dia punya, kata orang tu, untuk kumpulan pembeli kebanyakan daripada India dan juga daripada Asia. Jadi heran kenapa Royal Enfield lebih menumpukan kepada Mak Saleh yang hanya sebilangan kecil dia punya skop pembeli dia. Okey, adakah motor ini sesuai? Oh ya, saya lupa nak cerita pasal exhaust. Exhaust dia standard dah cukup best. Ianya lebih sedap daripada Continental GT yang exhaust 2 batang tu. Yang ini just exhaust dia dijadikan ke 1 batang, tapi bunyi dia best. Ada ketikanya ada rasa macam bawa Harley Davidson sikit kan. Ada ketikanya, tapi dia tidak terlalu kuat, tak terlalu pom-pom-pom sampai memekak ke telinga orang kampung. Bunyi bass dan very nice. Memang cantik bunyi dia. Saya sangat suka bunyi exhaust dia. Selebihnya pada tu, dapat anda lihat kat depan ni disediakan dengan upside down fork. Kesemua model band 650 semua upside down fork. Cuma yang model warna ini ianya dibekalkan dengan fork color gold. Ini saja yang dapat color gold. Saya pun heran kenapa. Dan yang lain-lain semua dapat color hitam. Color gold ni lawa. Orang ingat Hollins kan. So suspensi depan upside down fork.
daripada Showa, tapi tak boleh laras lah. Handguard ni adalah standard. Semua motor Bear 650 ada handguard ni. So menampilkan sedikit lah ciri-ciri off-road dia. Lampu hadapan dia ada grill, ada windscreen, tapi ini accessories, tapi original daripada Royal Enfield. Lampu belakang retro. Tangki minyak pun jenis retro sikit. Masuk kunci, kita cabut terus. Logo Bear. Dan kalau kita tengok starting dia, meter yang sama seperti yang digunakan pada model Himalayan, Guerrilla, pun sama. Ni macam motor-motor dia yang lama. Even untuk adjust lampu high beam dan low beam juga pakai gunakan sistem yang sama, flick macam ni. Nice lah, lain sikit pada yang lain. Dan yang ini seperti biasa, dia punya side mirror adalah jenis retro, kan? Okay, tayar daripada MRF, tayar daripada India lah. Ala-ala macam Pirelli Scorpion ke Michelin Scorpion, lupa. Tapi dia tayar dia ada semi knobs lah, macam tayar jagung sikit. Konon-konon untuk memberikan image yang boleh masuk off-road, tapi mild off-road lah. Okay, bahagian depan pula menggunakan saiz 19 pun daripada MRF, tayar daripada India. Dan tayar belakang tadi adalah rim 17, menggunakan jejari, lebih menampakkan image retro daripada sport rim. Dan satu lagi yang saya lupa nak cakap, dia memberikan kita atau membekal kita hanya satu disc brake. Satu disc brake, brand tu by Brembo, India biasalah. Cuma tu lah, 650 dapat satu disc brake je. Patut bagilah dua, kadang-kadang double disc brake, at least bagi stopping power yang lebih meyakinkan. Okay, daripada segi top speed, macam saya kata tadi, saya hanya berani bawa sampai 140, 150 lah. Lebih-lebih tu angin terlalu kuat. Bagi saya juga adalah satu kata orang tu, one of the competition lah untuk motor pencen saya. Ada juga termasuk dalam senarai yang saya inginkan, sebabkan seat dia untuk saya agak selesa. Cuma ada sedikit komplain daripada pembonceng, maka ini menyebabkan saya harus menimbang sikit lah tentang pemilihan ke arah Royal Enfield ni. So untuk motor ni, harga dia kalau tak silap saya dalam sekitar 30,000 lebih, 35 lebih kurang macam tu. Nanti saya akan tulis di bawah ni berapa harga pasaran sekarang ketika video ni dibuat anyways. Jadi kalau tak silap saya tak sampai 40,000 pun. Jadi ia agak mampu milik. Dan ia satu kompetisi besar pada Kawasaki Z650 RS yang saya review sebelum ni. Jadi adakah ini agak sebagai calon-calon yang mungkin saya akan ambil? Saya akan tick di situ sebagai maybe. Jumpa lagi dalam pencarian motor pencen yang akan datang. Kita ada satu atau dua lagi model untuk saya buat pilihan sebelum saya memilih sendiri motor pencen yang bakal saya gunakan untuk raya ride yang seterusnya. Jumpa lagi, saya Anon Norik. Assalamualaikum.